suara cikgu tak dengan jelas? Boleh. Alright, thank you. Okay, thank you. Terima kasih. Thank you Cikgu Lim Biling. Okay, so first of all, terima kasih sebab join kelas untuk malam ni. So sekarang dah pukul 9. Okay, so sekarang dah pukul 9, cikgu rasa kita boleh mulakan lah. Alright. So cikgu dah bagi nota dan modul. Okay, sebelum ni pagi tadi dah bagi. So harapnya sekejap ya. Okay, so cikgu harap awak join tuition ni berdasarkan dengan membuat rujukan berdasarkan modul dan juga nota yang cikgu bagi ya. Okay, sekejap kita bagi jam tu berbunyi dulu. Okay. Assalamualaikum Cikgu Siti Mariam, Kak Sheila ni. Ada buat apa ni? Ada buat borang pendaftaran? Oh, nak kena buat link kehadiran ya Cikgu Sheila. Biar Kak Sheila buat. Tak apa Kak Sheila, tapi kan dekat Google Meet kan, Google Meet dia terus direct ada kehadiran. Betul, tapi Kak Sheila nak tengok sekolah mana. Oh, okey. Nanti Kak Sheila nak buat cabutan betul. Oh, ya ke? Okey. 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 Terima kasih Kak Sheila. Sama. So, kita mulakan ya hari ni. Terima kasih Cikgu Sheila. Sekejap ya cikgu kena admit beberapa pelajar masuk, so macam ada kekangan sikit lah kat situ. Okay, so sekejap, siapa tu Hamiza? Dengar tak semalam, bila kelas aku hari Selasa kot dah semalam. Kan tu sebelum saat kelas aku Miza. Siapa tu Hamiza? Boleh tolong mute? Terima kasih. Okay. tak apa. Alright. So okay. So hari ni kita akan membincangkan, discuss about the topic bab 6 tingkatan 4 pembahagian sel. Chapter 6 ya, pembahagian sel. Okay. So apa kandungan sebelum kita mulakan dengan ulang kaji, bincangkan soalan yang cikgu bagi. Alright, so kita tengok dulu sekali imbas lah, kita review balik. Kita tengok dulu apa yang ada dalam bab 6 pembahagian sel. Sebab cikgu rasa ada yang daripada tingkatan 5 dan juga ada juga tingkatan 4. So tingkatan 4 tu mungkin fresh lagi lah, baru lagi belajar kan. Okay, kalau tingkatan 5 tu mungkin ada beberapa term-term yang mungkin kita dah lupa. Alright, so kita tengok. Okay, so isi kandungan dalam bab ini, apa yang kita telah belajar adalah ada 4 subtopik, iaitu pembahagian sel, kita sel dan mitosis, meiosis dan juga isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Alright. So kita tengok dulu nota yang cikgu bagi. Secara ringkas saja kita tengok. Okay, nak refresh balik apa benda yang awak dah belajar sebelum ni, okay?
Cikgu sediakan nota dalam bahasa Melayu, tetapi kalaulah ada pelajar DLP kat sini yang nak nota dalam bahasa Inggeris, boleh PM personal pada cikgu cikgu boleh bagi, okay? Alright. So ni nota yang cikgu dah sertakan sekali, okay, bersama dengan modul sebelum ni, okay. Alright, so secara ringkasnya keseluruhan, tengok sekali imbas je sebab kita nak bincang soalan juga kan, okay. Cikgu nak kita refresh balik sahaja, okay. So secara keseluruhannya pembahagian sel awak tahu berlaku dua peringkat yang utama dalam pembahagian sel, iaitu melibatkan karyokinesis iaitu pembahagian nukleus, dan juga pembahagian cytoplasma iaitu sitokinesis. So melibatkan sel badan organisma yang kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu sel soma dan juga sel gamet. Somatic cell dan juga gamet. Alright, sel soma adalah semua sel badan, all the body cell except kecuali sel gamet. Okay, awak tengok kat sini kecuali sel gamet lah. Alright. Okay, dan sel soma ni terhasil melalui proses mitosis. Dan setiap sel soma tu mengandungi bilangan kromosom yang diploid. So somatic cell contain a diploid number of chromosome, which have yang ada dua set of chromosome, two set of chromosome. Satu set tu adalah daripada jantan ataupun paternal, okay, dan satu set tu adalah daripada induk betina ataupun maternal. Okay, so cikgu lukis kat sini, dia mesti mempunyai ciri struktur yang sama yang kita namakan dia sebagai kromosom homolog ataupun homologous kromosom. Okay, itu untuk sel soma. Yang paling utama lah awak kena bezakan sebab nanti awak masuk mitosis dengan meiosis, awak kena tahu yang mana satu buat mitosis, yang mana satu buat meiosis. Alright, so sel gamet melibatkan, sel gamet adalah sel pembiakan. Okay, so sel gamet ni tak sama macam sel soma. Dia terhasil melalui meiosis proses meiosis. Okay, di mana all the gamete cell, semua sel gamet, dia punya bilangan kromosomnya adalah haploid. Haploid is half. Half is separuh lah. Okay, separuh. So that's why awak nampak cikgu ada buat kat situ. Untuk soma, sel soma 2N. Untuk sel gamet, N. So dia half, separuh. So bila haploid, kalau diploid tadi ada dua set. So untuk haploid dia ada one set only, satu set sahaja. So that's why awak tengok gambar rajah ni, ini ada dua set lah, hitam dan putih, black and white. Okay, dan ini adalah dark green and light green. Cikgu nak differentiate dia punya warna tu, bukanlah warna kromosom kita warna tu. Okay, tapi when it comes to the gamete cell, bila sampai ke sel gamet, dia akan hanya ada satu set saja. Alright, so satu sama ada dia bawa it comes from the fathers daripada sel induk jantan ataupun come from mothers maternal daripada sel induk betina. Okay, seterusnya kita sel, awak dah belajar ni, kita sel adalah sequences of proses, urutan kejadian dalam sel yang melibatkan proses pembahagian sel dan juga proses penggandaan sel. What is penggandaan DNA? Is a replication of DNA. Sama ya untuk English one, replication of DNA. Okay, dan juga proses pembahagian sel itu yang melibatkan mitosis ataupun meiosis untuk hasilkan dua sel anak. So kita sel terdiri daripada interfasa or interface and fasa M phase. Okay, so interfasa ada 3 peringkat iaitu G1, S and G2, and fasa M or fasa M ada 2, mitosis and cytokinesis. Okay, so cikgu dah tulis kat sini dia punya details, awak boleh rujuk sendiri ya. Okay, what happen, apa yang berlaku semasa G1, apa yang berlaku semasa S dan apa yang berlaku semasa G2. Tapi basically secara asasnya awak ingat, interfasa adalah proses preparation ataupun persediaan. Okay, tu Cikgu Sheila ada buat kat chat tu, awak boleh tengok untuk isi borang kehadirannya. Okay, awak boleh klik link tu untuk isi kehadiran awak hari ni ya. Okay. So, nak senang ingat, selalu Cikgu ajar yang paling penting adalah peringkat S dalam interfasa ni. Kenapa? Sebab in S, okay, masa S ni what happen, apa yang berlaku adalah sintesis DNA dan replication of DNA. Okay. Berlaku replication of DNA, replikasi DNA. Apa dia replikasi DNA? Inilah yang kita cakap di penggandaan. Dia double.
Okay, so daripada single thread berbenang tunggal, dia jadi dia jadi ganda dua. Dia photostat lagi satu ni. Lagi satu ni, dia photostat lagi satu. Kita namakan dia sebagai chromatic kembar ataupun in English, what is that? It's a sister chromatic. Okay, sister chromatic. Bahasa Melayu is chromatic kembar lah. Bahasa Inggeris sister chromatic. Okay. Alright, so cikgu cakap dia photostat je. So that's why kita cakap dia mempunyai salinan molekul DNA yang sama je macam yang tadi tu. Dia photostat. Macam buat photostat, scan, tiru jawapan kawan. Macam tu lah. Alright. Kemudian G1 dengan G2 ni preparation je. Okay. Persediaan. G1 persediaan awal. So dia akan sintesis ataupun hasilkan organel-organel ataupun komponen sel yang penting untuk proses pembahagian sel. Dan G2 tu is a final preparation, persiapan terakhir sebelum dia masuk peringkat mitosis and cytokinesis. So mitosis ada 4 fasa. Profmat, selalu cikgu ingatkan profmat. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Or prophase, metaphase, anaphase, telophase in English. Alright. Sorry. Okay. So in the notes, dalam nota cikgu dah bagi dia punya details. What is mitosis? Okay. Dia punya each phase, setiap fasa tu cikgu bagi juga dia punya explanation dan juga diagram ya. Apa yang jadi dalam profasa, metafasa, anafasa and telofasa. Okay, so kesimpulannya yang penting untuk peringkat-peringkat dalam mitosis ni, awak tengok, okay, masa interface, okay, interface sebenarnya konsepnya adalah is still in the, kejap ya, okay, dalam bentuk kromatin. Okay, so kita tak nampak semuanya dalam bawah mikroskop cahaya. So bila dia masuk peringkat prophase, barulah, okay, dan dia replicate pun dalam bentuk kromatin lah. Halus sangat pula pen cikgu ni. Okay. So dia replicate tu dalam bentuk kromatin. Okay. So bila dia masuk peringkat profasa baru dia menebal. That's why masa kat profasa kita lukis dia dalam bentuk macam ribbon tu kan, butterfly tu. Macam ni. Alright. Okay. So ini dia dah memendek dan menebal. Shorten and thicken. Okay. So that's why start with chromatin. Chromatin memendek dan menebal membentuk struktur kromosom. Yang first tu, yang single thread berbenang halus yang tak nampak bawah mikroskop ni, ini chromatin. Okay. So bila masuk prophase, profasa, barulah dia memendek dan menebal. Okay, dia jadilah kromosom. Okay, dan bila dia dah buat replikasi, kita namakan sebagai kromatik kembar ataupun apa in English? Sister chromatic. Terikat pada apa? Centromer. Ini bahagian-bahagian yang penting awak kena tahulah. Centromer dekat tengah-tengah tu. Okay. So prophase dia memendek dan menebal. Profasa memendek dan menebal. Okay, metafasa yang penting awak ingat dia punya keyword adalah dia tersusun, arrange. Arrange dekat mana? Equatorial plane. Satah khatulistiwa. Oh sorry. Sekejap cikgu tengah admit pelajar masuk. Okay. Tu metafasa. Tersusun di satah khatulistiwa. Metaphase. Line up, arrange at the equatorial plane. Okay. Equator of the cell, di tengah-tengah sel. Okay, anafasa dia dah bersusun-susun macam tu. Kemudian dia terpisah pula, separated, itu anafasa. Pergi mana? Pergi ke opposite poles, kutub yang bertentangan. Kenapa dia boleh terpisah? Sebab kita ada gentian gelendung ataupun in English is a spindle fiber. Okay. Gentian gelendung ni spindle fiber ya. Kesian pula pelajar yang belajar di LP. Dia tak pernah jumpa pula perkataan ni. Spindle fiber. Okay, gentian gelendung ni yang constrict and dia tarik. Okay, dia pull the chromatid kembar tu pergi ke opposite pole, kutub yang bertentangan. Okay, anafasa. Kemudian telofasa, barulah awak nampak ada dua sel. Okay, dah membentuk dua sel. Cikgu pergi secara ringkas je ya. Dan lepas telofasa kita ada satu peringkat cytokinesis. Okay, apa dia cytokinesis? Cyto is cytoplasm, cytoplasma. Kinesis is divide lah, pembahagian. Okay, cytoplasma. So yang penting ni awak kena tahu differences, perbezaan antara cytokinesis pada sel haiwan dan juga sel
tumbuhan. Okay. So kalau sel haiwan, awak tahu sel haiwan dia tak ada dinding sel. So dia hanya melibatkan pencerutan pada plasma membran, membran plasma ataupun cleavage furrow. Bahasa Inggeris ya. English one is cleavage furrow. Kat mana? Dekat plasma membran ya, dekat bahagian tengah-tengah tu. Okay, and then ada microfilament dekat tengah-tengah ni. Okay, microfilament ni akan contract, mengecut. Dan akhirnya dia akan separated jadi two daughter cell. Okay. Alright. Untuk sel tumbuhan, awak tahu we have cell wall in sel tumbuhan, plant cell. Kita ada cell wall. So that's why kita ada vesicle dekat tengah-tengah tu. Okay, ni vesicle. So vesicle ni akan combine, fuse, bergabung. Lama-lama dia jadi dinding sel yang baharu. Boleh tengok nota ya? So cikgu pergi laju je tau ni. Okay. So keperluan mitosis. Importance of mitosis. Kenapa kena ada mitosis ni? Okay, so ada beberapa importance kepentingan mitosis ni untuk apa? Okay, boleh tengok dekat nota awak. Alright. Okay, kemudian meiosis. Apa dia meiosis? Okay. Sama juga is a division of nucleus, proses pembahagian nukleus, tapi this one berlaku dekat organ pembiakan. Okay. Reproductive cell, organ pembiakan. Reproductive organ. So kalau dekat human, okay, it's a testis untuk male, lelaki, dan ovary untuk perempuan. Okay. So meiosis ni kepentingannya adalah, objektif meiosis ni adalah untuk hasilkan gamet ni. Okay, gamet. Gamet yang awak ingat balik yang tadi, dia nak hasilkan gamet yang mempunyai kromosom half, separuh. Okay, haploid. Okay, haploid daripada dia punya parent cell, induknya. Induknya diploid. So nak jadikan daripada 2N, 2N, nak jadikan N. Okay, that is the purpose of meiosis, tujuan meiosis. Okay, so keperluan meiosis untuk ada 3, gametogenesis iaitu proses pembentukan gamet. Kita nak hasilkan gamet yang separuh tadi. Then kita akan boleh maintain, mengekalkan bilangan kromosom yang diploid, maintain the number of diploid chromosomal number, mengekalkan bilangan kromosom yang diploid. Sebab apa? Untuk proses persenjawaan berlaku, haploid fuse dengan bergabung dengan haploid baru akan dapat diploid. N fuse dengan N jadi zygote to N. Okay, dan juga akan menghasilkan variasi genetik disebabkan oleh proses pindah silang, crossing over, variation ya, dan random assignment, pengaturan bebas pasangan kromosom homolog semasa metafasa 1. Dia tersusun tu is random, secara rawak. Okay, dia tak fix. That's why itu yang menyebabkan ada variation. Okay, kepelbagaian. Alright. Okay, so meiosis sama juga ada profmite, tapi dia ada 2. Meiosis 1, meiosis 1 and meiosis 2. So meiosis 1, prophase 1, profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. While in meiosis 2 kita ada profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 and telofasa 2. Okay, prophase, metaphase, anaphase, telophase 2. Okay, I give you the details, dah bagi dah details, so boleh tengok. Apa yang penting kat sini adalah in profasa 1, dalam profasa 1 ada satu proses yang tak ada dekat profasa semasa mitosis. Iaitu apa dia? Adalah proses sinapsis. Okay, what is synapsis? Apa dia synapsis ni? Dia cari pasangan dia, membentuk pasangan kromosom homolog. Dia cari partner yang sekufu, yang sama saiz. Awak tengok ni, sama saiz, sama panjang, sama bentuk. Okay, to form, untuk membentuk homologous kromosom, pasangan kromosom homolog. Bila dah ada sinapsis, barulah boleh buat proses pindah silang, which is crossing over. Okay. Alright. Okay, itu yang penting lah. Okay, kemudian metafasa 1, awak ingat metaphase mesti dia line up. Tersusun dekat mana? Dekat satah khatulistiwa. Anaphase dia separated, terpisah. Okay, sebab apa? Sebab spindle fiber, organ tian gelendong ini mengecut. Oh, sorry.
mengecut, so dia tarik kromosom. Tapi untuk anafasa 1 yang terpisah adalah homologous kromosom, kromosom homolog. Okay. So profasa 2 sebenarnya sama macam proses mitosis. So kalau awak faham proses mitosis, awak tak ada masalah untuk proses meiosis 2. Okay. Alright. Okay. So yang penting sekali, awak kena ingat untuk mitosis, dia akan hasilkan mitosis, at the end of the process, hasil akhir dia akan ada 2 sel anak ya. 2 sel anak. 1, 2 sel anak. Okay, dan 2 sel anak ni sama exactly, sama macam induk. Photostat tu mitosis. Kalau meiosis, akhir proses tu maksudnya dah habis meiosis 2 lah. Dia akan hasilkan 4 sel anak. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 daughter cell, 4 sel anak. Yang mana 4 sel anak ni is genetically different. Berbeza secara genetik daripada induk dia. Dia tak sama dengan induk. Tak sama. Mitosis tadi sama. Dia photostat. Okay, scan. Meiosis dia tak sama dengan induk. That's why kita ada variasi untuk meiosis ni. Okay, kenapa tak sama? Sebab ada proses tadilah pindah silang. Okay? So itu secara ringkas. Cikgu bagi ringkas dia. Ringkas dan cepat pantas. Okay? Harapnya awak boleh tengok sendirilah nota tu. Cikgu cuba dengan lengkap rasanya nota tu. So kalau ada masalah boleh tanya. Okay, isu pembahagian sel ni awak kena tahu apa jadi kalau berlaku pembahagian sel tak terkawal. Uncontrolled mitosis, cell division, sorry. Okay, so basically dia akan menyebabkan tumor lah. Tumor tu akan menyebabkan cancer cell. Okay, kita ada 2 jenis tumor, benign and malignant. Benigna dan maligna. Okay. Alright, dan juga Down syndrome. Ini semasa proses meiosis. Kalau ada masalah dekat meiosis akan menyebabkan penyakit Down syndrome. Awak belajar Down syndrome lah, tapi sebenarnya ada banyak lagi penyakit yang disebabkan oleh meiosis. Okay. So itu secara ringkas, cikgu pergi refresh sekejap. Okay, so kita mulakan dengan soalan ya. Tengok modul awak. Okay tak yang ni? Ada soalan tak? Okay dah? Okay. Thank you Zenying. Alright, so kalau ada yang nak nota in English boleh bagi tahu cikgu ya. Okay. So kita bincang soalan kita. Alright. So sebelum kita masuk yang cikgu bagi modul tu is only soalan structure dan juga soalan essay kan. So anggapan cikgu adalah awak semua dah baca nota dan dah belajar benda ni. So awak dah ada content, dah ada knowledge dalam kepala otak ni. Dah ada ilmu lah tentang tajuk bab 6 ni. Okay, so kita mulakan dengan soalan objektif dulu. Cikgu nak tengok macam mana awak punya knowledge awak dalam tajuk ni ya. Okay, so cikgu guna classpoint.app ya. Alright. Boleh masuk. Sekejap ya. Okay, boleh masuk classpoint.app. Kodenya adalah seven zero seven four four. Okay. Ada lagi yang sedang masuk. Alright, so boleh join sekarang classpoint.app 70744.
Tak payah keluar Meet ya, terus dia masuk classpoint.app tu. Okay, kita cuba jawab soalan objektif. Kita tengok macam mana. Soalan senang je, jangan risau. Cuma cikgu nak tahu awak macam mana. Okay? So, dah ada 43 orang dah join. Yang lain boleh cuba masuk. But it's okay if you have problem to enter to join the classpoint.app, tak apa. Tak kuat tak apa, it's okay. Alia, okay tak apa. You boleh jawab soalan tengok directly from the Google Meet, okay? Try cuba jawab. Okay, we start with the first question. Kita mula dengan soalan pertama. Okay, diagram shows Raja menunjukkan fasa-fasa dalam kita sel organisma. Okay, cell cycle ya of organism. Okay, antara berikut yang manakah susunan yang betul untuk fasa interfasa? Which of the following is the correct sequence, susunan yang betul untuk interphase stage? Alright. Okay, so you can answer now. Okay. Alright. Ada lagi? Okay. So I close the submission. Tak payah lama-lama, nanti kau tak sempat di cari lain. Okay. So kita close submission. Okay. Thank you yang respon. Tak apa yang tak sempat, tak apa. Okay, so most of you, kebanyakan awak jawab jawapan A lah. Okay, ada 74 orang jawab A, ada 5 orang jawab B dan ada 2 orang jawab D. Kita tengok soalan dia. Okay, antara berikut yang manakah susunan yang betul untuk fasa interfasa? Which one is the correct sequence of the interphase stage? Okay, tadi kita dah tengok, it start with G1 followed by S, diikuti dengan S and kemudian G2. So the answer is A. Okay, so Tania yang jawab betul. Alright, we go to the next question. Kita pergi soalan yang lain. Okay. Diagram shows Raja menunjukkan suatu fasa mitosis dalam sel haiwan. Diagram shows a phase of mitosis in an animal cell. Mitosis ya. Apakah fasa tersebut? What is the phase? A. Prophase. B. Metaphase. C. Anaphase or anafasa. And D. Telophase or telofasa. Alright, you can answer now. Sekali lagi diingatkan, tolong isi link kehadiran. Dekat chat tu Cikgu Sheila, Cikgu Roshila dah share dekat chat. Yang tak isi lagi ya. Cikgu bagi 1 minit je untuk jawab soalan ni. Okay. Ada lagi 10 minit. 10 minit, 10 saat, sorry. Okay, I close the submission. Cikgu tutup ya. Okay, so awak tengok dekat dalam slide ada 88 orang jawab C dan ada 8 orang jawab B. Ada juga tu ya. Okay, kita tengok the question, kita tengok soalan. Okay, Raja menunjukkan suatu fasa mitosis dalam sel haiwan. Awak tengok ni, okay, what happen, apa yang jadi. Okay, spindle fiber genteng gelendung ni tarik dia pergi belah sini, pergi ke poles, kutub dia. So ini adalah dia bukan tersusun, dia tertarik, dia terpisah dan tertarik. So itu adalah peringkat fasa
Metafasa. So the answer is B. Jawapannya adalah B. Tahniah yang dah jawab betul. Okay, we go to the next one. Kita pergi soalan yang berikutnya. Cikgu bagi jawapan apa tadi? Sorry. C. Ya Allah, ya ampun. Cakap lain, tunjuk lain. Anafasa. Okay. Okay, so the answer is C, anafasa. Okay, sebab dia terpisah. Okay, dia bukan tersusun di satah khatulistiwa. Okay, so most of you jawab correct lah. Kebanyakan awak jawab betul. Okay, we go to the next one. Raja menunjukkan telofasa dalam satu sel soma. Diagram shows telophase in a somatic cell. Okay, berapakah bilangan kromosom dalam satu sel gamet selepas selesai proses pembahagian sel? Okay, kromosom dalam sel gamet. Gamet ya, gamet tau. Okay, diagram shows somatic. Raja menunjukkan somatic tapi dia tanya dalam sel gamet selepas selesai proses pembahagian sel. After the process cell division is complete. Okay, you can answer now. Okay. So I close the submission. Can I? Boleh ke cikgu tutup submission? Ada 107 orang yang join tapi yang jawab 90 orang. Mungkin line ya, tak apa, cikgu faham. Mungkin line tak berapa kuat kot. Okay. So I close the submission. Okay, so ini jawapan awak. Ada 4-4, ada ABCD, ada orang jawab. Okay. So soalan tanya. Okay, Raja menunjukkan telofasa dalam somatic cell tau, sel soma. So sel soma, tapi dia tanya, what is the number, berapakah bilangan kromosom dalam sel gamet, satu sel gamet. Okay, selepas selesai proses pembahagian sel. Tricky sikit lah. Okay, sebab dia tanya soma, tiba-tiba dia bagi tahu soma, somatic, sel soma, tiba-tiba dia tanya gamet. Okay, so macam mana awak kena kira dulu yang somatic cell ni, sel soma ni, ada berapa? Okay, macam mana nak kira? Kira ni peringkat anafasa kan? So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. 6 kromosom sebenarnya. So bila masuk ke peringkat, bila masuk ke pembahagian sel secara meiosis, okay, so dia jadi half, separuh. Okay, bila separuh, so jawapannya adalah A3. Okay, so the answer is A. Okay, next one. Okay, this one kena baca sikit. Raja menunjukkan beberapa peringkat dalam meiosis. Diagram shows several stage in meiosis. Apakah pelakuan kromosom pada peringkat P? What is the chromosome behavior in stage P? Awak tengok P ni apa dulu? Identify dulu what is peringkat P. Apakah dia peringkat P tu? Okay. So A, adakah kromosom condense and thicken? Kromosom memadat dan menebal. B, adakah kromosom tersusun di satah khatulistiwa? Kromosom arrange themselves around equatorial plane. Ataupun C, kromosom homolog berpasangan dan berlaku pindah silang. Okay, homologous chromosome paste together and crossover occurs. Ataupun D, kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Homologous chromosome separate and move to the opposite poles. Okay, so boleh jawab sekarang. Identify, kenal pasti dulu. P tu apa peringkatnya? Okay, ada lagi yang baru join. Tak apa.
Okay. So I close the submission. Alright, cikgu tutup ya submission. Okay, so alright, this is your answer. Kesimpulan untuk jawapan awak, rumusannya. Okay, so kebanyakan daripada awak jawab D. 67 orang jawab D. Yang lain ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. So kita tengok soalan. Okay, cikgu suruh kenal pasti dulu P tu apa. So awak tengok kat sini, dia tersusun dekat satah khatulistiwa. So ini adalah metafasa. Right. Okay, dan yang ini awak nampak dia dah bentuk, dia dah ada dekat kutub bertentangan, kemudian dah membentuk dua nukleus dah. Nampak dua sel anak. Okay, so ini adalah telofasa. So oleh itu ini adalah anafasa. So apa yang berlaku semasa anafasa? What happened during anaphase? So the correct answer, jawapan yang betul adalah di kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Okay, next one. Okay, last one. Raja menunjukkan sel dalam satu peringkat dalam mitosis. Antara berikut yang manakah merupakan sel yang dihasilkan oleh proses pembahagian sel ini? Mitosis ya? Mitosis. Okay. Yang mana satu A, B, C, D ni adalah hasilnya. Produk. Hasil akhir. Peringkat pembahagian mitosis ni. Akhir tu dia dapat yang mana? A ke, B ke, C ke, D. Awak tengok number of chromosome, bilangan kromosom ada berapa. Pastikan ini adalah mitosis. Okay, kemudian tanya akhir proses tu apa yang dapat. Okay, tengok ya ada two set kan, hitam putih tu. So what is the answer? You can answer now. Cepat ya yang jawab, bagus. Seronok kalau kat kelas macam ni. Cepat je jawab. Kod. Kenapa ada kod? Tak confirm lah Alia. Okay, so I close the submission. Alright. So this is your answers. Awak punya rumusan untuk jawapan awak. 84 orang jawab A, 7 orang jawab B and 2 orang jawab C. Okay, so apakah jawapannya yang sebenar-benarnya? Sebab dia mitosis. Okay, so ini dia tunjukkan peringkat profasa ni. Alright, so dia nak tahu apa jadi masa peringkat telofasa, tapi satu sel je lah. So awak tengok ada satu set daripada, kita anggaplah yang white tu daripada maternal, yang black tu daripada paternal. White tu mak, betina, black tu daripada lelaki jantan. So ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Sebab dia mitosis, so dia cakap tadi kan, dia photostat sama. So 4, akhir proses pun mesti ada 4 juga. So yang mana 4? Ada 3 jawapan yang 4, A, C and D. Okay, tetapi awak tengok ada 2 set. Hitam putih. So yang mana satu menepati? The answer is A. Okay, so very good. Thank you. Congrats yang jawab betul. Okay. Alright, kita masuk soalan modul kita. Okay, laju sangat ya. Sorry ya, cikgu kejar masa. 50 minit lagi. Okay. So kita tengok soalan modul, boleh rujuk awak punya modul. Alright. So soalan pertama. Okay, meiosis dibahagikan kepada 2 peringkat pembahagian sel, iaitu meiosis 1, meiosis 1 dan meiosis 2. Alamak, terpadam pula. Raja menunjukkan sebahagian daripada peringkat meiosis dalam sel haiwan. Okay. Alright, soalannya tanya, gambar Raja ada tunjuk. Okay, sorry ya, structure S ni sebenarnya dia tunjuk dekat sini. Cikgu tertarik sikit tu. Okay, namakan proses proses R dan structure S. R dan structure S. So, what is R class? Siapa nak cuba jawab? R. Apakah peringkat R? Yes, Zingin. Very good. It's a crossing over ataupun peringkat pindah silang. Yes.
Okay. Alright. Next one. Sekejap. Okay. Oh, S. Saya lupa. Sorry. Okay. Tak nampak pula kat gambar Rajah ya. S. What is S? Structure S? Anyone? Centroma. Yes, very good. Centroma. Okay, centroma. Okay. Alright, we go to the next one. Number B, sorry. Terangkan kepentingan proses R. Proses R tadi pindah silang kan? Okay, apakah importance? Explain the importance of crossing over. Terangkan kepentingan proses R, pindah silang. Okay, so apa yang berlaku semasa pindah silang adalah proses pemindahan bahan genetik, pertukaran bahan genetik or exchange of genetic material between the non-sister chromatid, antara kromosom tak seiras. Okay, so bila ada berlaku pertukaran bahan genetik, apa yang akan jadi? Akan menghasilkan apa? New gene, yes, very good Zingying. New gene, new combination of gene. Kombinasi genetik yang baru. Yes, Zichang, produce gamete that contain different chromosome combination. Yes, very good. Okay, dan kesannya juga ini akan menghasilkan gamete lah. Okay, hasilkan gamete yang mempunyai combination of chromosome, kombinasi kromosom yang berbeza. So ada 2 markah kat sini. Okay, so jawapan awak boleh cikgu dah bagi kat situ. Okay, pertukaran bahan genetik antara kromosom homolog. Okay, this one. Ataupun exchange of genetic material between homologous chromosome, and hasilnya akan menghasilkan kombinasi genetik yang baharu ataupun produce new genetic combination and menghasilkan variasi atau menyebabkan variation. Okay? Alright. Ada yang nak salin ke? Tak ada kan? Ke macam mana? Boleh cikgu terus proceed ya, next one. Boleh. Thank you. Okay, next one. C. Rajah 1.2 menunjukkan satu fasa dalam meiosis. Okay. Satu fasa dalam meiosis. Namakan fasa meiosis yang ditunjukkan dalam rajah 1.2. Name the phase of meiosis shown in diagram 1.2. Dan jelaskan perlakuan kromosom semasa fasa ini. Describe the chromosomal behavior during this phase. Maksudnya awak satu markah adalah awak bagi nama. Nama apa benda, fasa apa itu dan apa yang terjadi semasa fasa itu. Okey, apakah fasa ini kelas? Anafasa 1. Yes, very good. Anafasa 1, anaphase 1. Okey, dan apa yang berlaku semasa ini? Yang penting sekali apa? Dia Bisa yes, dia separated, terpisah. Pergi mana? pergi ke kutub sel yang bertentangan. Ya, betul. Pergi ke kutub yang bertentangan. Bagus. Okay, so this is the answer. Anafasa 1. Setiap kromosom homolog berpisah daripada pasangan kromosom homolognya. Each homologous chromosome separated from its homologous pair, and dia akan tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Pull to the opposite poles. Right? Okay. Kita pergi next question. Number 3. Huraikan kesan kepada bilangan kromosom sekiranya struktur X. Struktur X tadi apa awal-awal? Is a spindle fiber or gentian gelendung ya. Struktur X ni adalah gentian gelendung ataupun spindle fiber. Okay, apa jadi pada number of chromosome, bilangan kromosom? Sekiranya gentian gelendung ini tidak berfungsi, malfunction.
if spindle fiber is malfunction, what happen to the number of chromosome? Apa jadi pada number of chromosome? Okay. So bagi tahu dulu, apa jadi dekat kesan struktur X yang tidak berfungsi itu terhadap kromosom. Patutnya kromosom buat apa tapi dia tak boleh buat sebab itu tidak berfungsi, dan kemudian awak explain juga apa jadi dekat hasil akhirnya nanti. Okay, so kesannya adalah bila gentang gelendong tu tidak berfungsi or malfunction, spindle fiber is malfunction, so what happen? Kromosom akan gagal berpisah. Kromosom akan gagal berpisah. So kromosom fails to separate. Sebab gentang-gelendong tu tak boleh nak pull dia, tarik dia. So what happen? Efek dia kesannya adalah gamete will have mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal. Gamete akan ada abnormal number of chromosome. So boleh tambah point lagi, jika berlaku persenyawaan, what happen kalau berlaku persenyawaan antara gamete yang ada kromosom tidak normal ni, what happen? Apa jadi? Zygote tu akan mempunyai kromosom yang tidak normal. So if fertilization occur, zygote will have abnormal number of chromosome. Bilangan kromosom yang tidak normal. Ini yang akan membawa kepada penyakit-penyakit genetik macam Down syndrome. Alright. Next one. D. Soalan ni soalan glamour ni. Macam awak kena tahulah sebab dia ada kaitan dengan perkembangan semasa sekarang, banyak kan penyakit-penyakit kanser ni kan. Rajah 1.3 menunjukkan perkembangan kanser dalam seorang pesakit. Sel kanser akan merebak dan memusnahkan sel-sel normal di sekitarnya. Kanser yang tidak dikesan pada peringkat awal akan menyebabkan kerosakan organ dan akhirnya membawa maut. Gambar rajah ni awak tengok. So diagram 1.3 shows the development of cancer in a patient. The cancer cells will spread and destroy normal cell around them. Cancer that is not identified at an early stage can cause damage to the organs and finally death. So the diagram tu dah tunjukkan lah. Tumor yang ada kat sini akan bagi kesan kepada normal tisu normal yang ada surrounded dia, di keliling dia. So bila cancer cell tu spread, merebak dan masuk ke blood vessel, salur darah dan juga salur limfa, dia akan menyebabkan kanser tu merebak ke organ lain dan boleh membawa kepada kematian. So soalan, sel kanser terbentuk apabila sel normal terdedah kepada mutagen. Cancer cell are formed after normal cell are exposed to mutagen. Mutagen dengan menggunakan contoh yang sesuai, maksudnya awak kena bagi contoh, then awak kena huraikan bagaimana mutagen menyebabkan pembentukan sel kanser. By using suitable example, you have to give the example of mutagen. Describe how the mutagen causes the formation of cancer cell. 2 mark only, 1 markah saja. Alright, kena relate dengan example of mutagen. So this is the sample answer. Contoh jawapan. Bagi contoh, mutagen seperti apa? Sinaran radioaktif, radiasi, sinaran radiasi, karsinogen, bahan-bahan karsinogen, ada lagi kan? Bahan kimia, genetik, akan menyebabkan apa? Sel-sel membahagi secara berterusan dan tidak terkawal. So mutagen like radioactive ray and carcinogen will cause the cell to divide continuously. Allah, salah je ni. Uncontrolled mitosis, sorry. Uncontrolled mitosis. So ini akan menyebabkan tumor. So it will lead to the tumor, menyebabkan tumor lah. Tumor tu akan membawa kepada kanser. Tapi dia nak 2 markah saja. So inilah awak kena relate dengan contoh mutagen itu. Alright, next one. Explain, terangkan how radioterapi, bagaimana kaedah radioterapi. Radioterapi ni ada satu kaedah untuk merawat kanser, dapat mengawal atau menghentikan pertumbuhan sel kanser. Explain how radiotherapy method is able to control or stop the growth of cancer cell. Kena bagi tahu dulu radioterapi ni apa benda, kemudian radioterapi ni buat apa dekat cancer cell tu.
Alright, that's how. Itu macam mana radioterapi to help to stop the growth of cancer cell. Okay. So what is radioterapi? Radioterapi ni adalah satu kaedah, method yang menggunakan sinaran. Okay. Menggunakan sinaran pengayan bertenaga tinggi, okay, which use high ionization radiation. Okay, macam sinar X, sinar gamma, tu semua adalah contoh-contoh sinaran pengayan bertenaga tinggi. Then apa yang radioterapi ni buat? Radioterapi ni, sinaran ni akan ditujukan kepada tumor untuk membunuh sel-sel kanser. Dia akan target terus kepada tumor area tu, kawasan-kawasan tumor tu untuk bunuh sel-sel kanser dia. Okay, so ini 2 markah. Ni macam kena fikir sikit lah, out of the box kan. Macam tak ada kat textbook kan, kena tahu sikit. Alright. Okay. Go to the next one. Kalau cikgu laju sangat bagi tahu ya. Okay. Number 2. Rajah 2.1 menunjukkan 3 peringkat pembahagian sel P, Q dan R dalam sel haiwan. Okay, diagram 2.1 shows 3 stage of cell division PQR. Okay, PQR dalam sel haiwan. Okay, berdasarkan rajah 3.1, namakan jenis pembahagian sel. Okay, ini adalah pembahagian sel jenis apa? Tengok gambar rajah. Mitosis. Yes, very good. Thank you. Zingying pun bagus. Betul. This is mitosis. Okay. Alright. Sekarang awak tengok pula. Dia suruh namakan kan. Next question is namakan peringkat P, Q dan R dalam ruang yang disediakan. Okay. So ni cikgu suruh awak jawab pula. P, Q, R. Cikgu je bagi jawapan kan. Okay. Boleh jawab sekarang. P tu apa? Q tu apa? R tu apa? Jawab kat class point. Semua jawab kat sini. You all dah keluar class point . Okay, ada seorang jawab. Ada 2 orang jawab kat class point. Yang lain jawab dekat sini. So, cikgu kena scroll juga ni. Q, P, Q, R, P, meta. Okay, Rachel, very good. Okay, Chin Hua, very good. Sin Lu, Wei Ang. Okay, yang jawab dekat sini. Okay, so I go through your answer roughly lah secara kasar kan. Okay, most of you jawab correctly. Kejap. Terjumpa pula ada seorang yang jawab salah ni. Ada seorang cikgu jumpa jawab salah. Okay, in class point lah. Alright, yang lain so far so good. Setakat ni betul seorang cikgu jumpa yang jawab salah. So ada 43%, 43 orang yang jawab dekat class point. Okay, cikgu close submission ya. Alright, so the answer is... Sekejap. Ya. Okay, so this is your answer. Alright. Your response. Okay, kita tengok dulu. P is, awak tengok dia tersusun dekat satah khatulistiwa. So that is the process of, ini adalah peringkat metafasa or metaphase. Okay, Q awak nampak dia baru nak start kan. So this is adalah peringkat profasa. And last one, awak nampak dia dah separated, terpisah. Okay, terpisah ke kutub yang bertentangan. So ini adalah anafasa.
Okay, so ada seorang yang salah tadi, cikgu tak ingatlah nama. Awak check back your answer ya, tengok balik jawapan awak. Okay, mungkin awak ada kesilapan. Dia tertukar kot cikgu rasa tadi. Alright? Okay. This is your answers. Apa tadi ya? Tak ingat lah cikgu. Tak apa, you check your answer lah. Okay. State the chromosome behavior at the following stage. Nyatakan pelakuan kromosom pada peringkat berikut. Okay, so peringkat P tadi adalah metafasa. Okay, metafasa, and peringkat R adalah, and R is anafasa, anaphase. Okay, senang kan? Sebab ni peringkat yang memang obvious lah. Ketara lah dia punya perbezaan kan. So metafasa, apa yang berlaku adalah kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Okay, ataupun in English, chromosome is lying at the equator of the equatorial plane. Okay, equator of the cell pun boleh. Alright, and semasa anafasa apa yang terjadi? Kromosom terpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Okay, chromosome separated and move to the opposite poles. Bergerak ke kutub bertentangan. Okay? Boleh everyone? Boleh. Boleh. Alright. Okay. We go to the next one. I think this should be last question kot. Masa dah macam nak habis dah ni. Okay. Ya ke Cikgu Fiza kan? Kita habis pukul 10 kan? Cikgu Fiza ada ke? Okay. Rajah 2.2 menunjukkan sel-sel yang normal berkembang menjadi sel-sel kanser. Okay. Diagram 2.2 shows normal cell develop to become cancerous cell. Okay. Explain the formation, terangkan pembentukan sel-sel kanser. Explain the formation of cancerous cell. Ni tadi sama macam tadi sebenarnya. Kalau awak perasan kan, sama macam soalan yang sebelum ni. Okay. So disebabkan oleh radiasi, cancer cell ni disebabkan oleh radiasi, karsinogen ataupun bahan kimia. ETC tu apa-apa saja contoh lain lah. Okay. Caused by radiation, karsinogen. Alright. Dan disebabkan oleh itu, radiasi, karsinogen, bahan kimia itu menyebabkan pembahagian sel menjadi tidak terkawal dan berterusan. Okay, cause the cell to divide continuously and uncontrolled. So, akhirnya akan menyebabkan penghasilan tumor, produce tumor. Okay, so that's how you answer this question lah. Ni macam mana awak nak jawab soalan ni. Okay. One more question boleh ya? Satu soalan lagi last kita habiskan question number 2. Okay, soalan number 2. Pembahagian sel secara meiosis penting untuk pembentukan gamet. Ketidaknormalan semasa meiosis boleh menyebabkan penyakit genetik seperti sindrom Down. Terangkan pada fasa yang manakah ketidaknormalan boleh berlaku dan bagaimana ia berlaku. Okay, cell division by meiosis is important for the formation of gametes. Abnormality during meiosis can cause genetic diseases such as Down syndrome. Describe at which phase in meiosis does this abnormality happens and how it occurs. Alright, so 3 markah, dia suruh awak tanya, dia suruh awak jawab kat mana berlaku, boleh berlaku abnormality ni. Okay, which phase? Fasa mana yang berlaku? Kemudian you explain, terangkan apa yang ketidaknormalan yang berlaku itu. Okay, Fatin jawab ketika anafasa 1 atau anafasa 2. Yes, very good. Fakaisin pun anafasa 1. Yes. Okay, bagus semua. Jawapan betul semua. Okay. Itu 1 markah je lah dapat. Kemudian kena bagi tahulah apa yang berlaku masa tu. Okay, so during semasa anafasa 1 atau anafasa 2, during anaphase 1 or anaphase 2, apa jadi? Masalahnya adalah gentian gelendong gagal berfungsi. Spindle fibers fail to function.
So bila gentang gelendung gagal berfungsi, awak tahu fungsi gentang gelendung ni dia mengecut kemudian dia tarik. Dia tarik kromosom tu, yes betul Izzah. Okay, kromosom tu gagal berpisah. So bila dia tak boleh berfungsi, dia tak boleh nak pisahkan kromosom tu. So kromosom pun gagal berpisah dengan betul ataupun tak disjungsi, causes failure of the chromosome to separate correctly or non-disjunction. So akhirnya kesannya apa? Gamet akan mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal. Okay, gametes will have abnormal number of chromosome. Okay, gamet akan mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal. Okay, so ini ada 3 markah kan? Ada 4 poin kat sini, tapi yang penting ni kena bagi tahulah fasa mana ni. Kena cakap dulu, sebab itu dia tanya. Pada fasa yang manakah kan? Kena cakap dulu, pada fasa yang mana. Alright. So, dah pukul 10. Setakat ni boleh sampai soalan nombor 2 je cikgu sempat. Nombor 3 tu awak boleh cuba jawab sendirilah. Kalau nak tahu jawapan boleh bagi tahu, boleh PM cikgu. Cikgu boleh bagi jawapan. Alright. Ada soalan setakat ni? Okay tak everyone? Semua? Okay. Okay. Yang lain okay ya? Okay. Thank you Fiza. Alright. Nampak Kaijan, Chuying, Zichin, budak Yokuan ni. Thank you Cikgu Syafa. Okay. Kalau tak ada soalan ini question tak ada soalan kan? Cepat je cikgu kan? Tak ada. Okay, itu saja kalau macam tu. Itu sajalah hari ini. Itu saja, terima kasih sebab masuk kelas, join kelas. Kalau nak apa-apa, nak nota ke apa boleh PM cikgu. Nak jawapan pun boleh PM cikgu. Okay, terima kasih join kelas. Minta maaf ada kekurangan atau kesilapan. Itu sahaja. Terima kasih semua. Kita ada lucky draw. Oh, ada lucky draw. Sorry. Jangan live dulu. Sorry Kak Sheila, ya Allah, ya ampun. Okay. Kita ada lucky draw. Cepat, jangan left, rugi nanti. Sekejap ya, cikgu stop presentation. Okay, yang ni siapa yang ada nanti kalau nama awak terpilih, cikgu harap kamu boleh buka mic and then cakap cikgu saya ada. Macam tu boleh tak? Boleh ya? Okay, ni sajalah ya satu penghargaan untuk kamu semua kerana join pada okay, dah ada testing, boleh nampak tak? Tak nampak Kak Sheila. Macam belum lagi? share tu. Oh, belum share? Belum lagi kot. Macam dah. Belum share. Dah share ke? Dah share? Sekejap ya, try sekali. Okay dah. Okay. Nampak ke? Nampak. So kita buat ni. Okay, so cikgu nak pusing 3 kali and then malam ni kepada Nur Izzah binti Abdul Razak cikgu pilih sebagai peserta yang ataupun murid yang aktif ya. Okay, so cikgu pusing yang pertama. Yang ni yang minggu lepas, okay tak apa. So Nur Syazwani, okay. So yang kedua. Okay, Ti Wun Hui. Dan yang ketiga. Nurul Ilyana Syafika binti Muhammad Syahrul. Okay, jadi cikgu nak pilih hadiah dia. Okay, so kita tengok hadiah dia. Sekejap ya, sekejap. Salah ni. Wait. Sorry. Wait, masa sikit.
Okay, so dekat cikgu punya ni ada hadiah dia buku, kalau nampak yang perkataan SBP ni ialah buku latihan and then voucher KFC RM5 dan Family Mart voucher RM10. Okay, so yang nama pertama tadi sebenarnya cikgu tak sempat catat tapi cikgu ada simpan lah nama dia. Okay, so this is the first one, dapat okay, yang ni Family Mart ya, voucher RM10. Okay, so cikgu teruskan yang untuk yang nama kedua tadi. Okay, tahniah buku ya, buku latihan. Okay, nama yang ketiga. Okay, voucher KFC RM5 dan yang terakhir adalah untuk Nur Izzah. Okay ya, Family Mart. Okay. Okay, so untuk yang ini pelajar tadi, cikgu just nak tengok ya. Okay, nama pelajar yang pertama tadi ada tak? Saya cikgu. Ada? Ada saya. Ada ya? Ada. Okay, thank you. Nama yang kedua? Ada. Okay, nama ketiga? Ada cikgu. Nama ketiga? Ada. Okay, tu. Nanti saya nanti saya kontak ya. Okay, so dan Izzah ya, Nur Izzah. Nur Izzah ni sekolah mana? Suah. Okay, thank you Izzah. Nanti cikgu kontak ya. Okay, itu saja dari cikgu. Terima kasih. Semoga manfaat daripada cikgu Mariam hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama. Bye. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama. Bye. Assalamualaikum.